وأعطه سؤله والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum tuan-tuan dan puan-puan kepada barnamij al-jadid, kepada program kita Musa Al-Kalim 1443 Hijri yang dibawakan khas kepada anda, anjuran Syakur Sahabat Quran dengan kerjasama bersama Syakur di bawah Akhi Aiman Banna wafaqahullah, dan juga kita ucapkan terima kasih juga kepada penaja hadiah kepada para peserta kita, Pustaka Kedai Kitab Sunnah oleh Ustaz Hadi Akmal, dan juga Gerakan Pena Malaysia oleh Akhi Taufiq Tuah wafaqahullah, dan juga Memasak Bakery yang di bawah ejen Akhi Omar Faruqi wafaqahullah ta'ala. Semoga Allah membalas mereka dengan segenap kebaikan dan limpah keberkatan, insya-Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kerana sudi untuk turut serta pada malam ini. InsyaAllah ta'ala kita akan mempelajari sirah seorang Nabi yang agung dalam kalangan Bani Israel, iaitu Musa alaihissalam. Musa Al-Kalim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam kita dah belajar tentang episod yang pertama, iaitu tribulasi kelahiran. Kita dah tahu bahawa Nabi Musa alaihissalam lahir pada era yang begitu mencabar. Era yang amat mencabar, penuh dengan mihnah yang mengancam nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun wa makaru wa makar Allah. Manusia itu melakukan rancangan mekar tipu daya. Allah juga membalas rancangan dan mekar tipu daya tersebut. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya mereka. Allah lah sebaik-baik pembalas mekar rancangan jahat mereka. Sekalipun Fir'aun merancang untuk membunuh bayi yang bakal memimpin revolusi tauhid, revolusi di atas al-Islam, menuntut kemerdekaan Bani Israel daripada era perhambaan di tangan dan di bawah cengkaman Fir'aun, yang akan menyelamatkan Bani Israel daripada penghambaan tersebut, yang akan meruntuhkan dinasti kejayaan Empire Fir'aun. Walaupun Fir'aun bersungguh-sungguh meletakkan segenap effort Fir'aun untuk membunuh bayi tersebut, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan bayi tersebut lahir di dalam istana Fir'aun. Subhanallah. Rancangan Allah itu sentiasa ajaib, sentiasa di luar kotak, sentiasa tidak terjangka. Kurniaan dan limpah kurnia Allah itu, cara Allah menjaga dan memelihara kita sentiasa dengan cara yang kita kadang-kadang tidak pernah sangka pun. Bukan kadang-kadang, sentiasa. Begitulah rahmat dan limpah kurnia Allah kepada hamba-Nya yang saleh dan bertakwa. Pada hamba-Nya yang saleh dan bertakwa. Jadi, kita semalam dah sampai pada Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di istana oleh permaisuri Fir'aun. Berkat kasih sayang Asiyah binti Muzahim. Catat nama ni elok, Asiyah binti Muzahim, iaitu permaisuri Fir'aun ketika itu. Okey? Yang mana Nabi Musa kerap kali hampir dibunuh oleh Fir'aun yang menterdarah, nak mencekik darah je kerja je. Kan? Banyak kali hampir dibunuh. Bahkan di awal-awal, bahkan ketika Nabi Musa dah boleh merangkak, hampir dibunuh banyak kali. Kerana apa? Kerana kita akan lihat kisahnya sebentar lagi. Kan? Kita akan lihat kisahnya sebentar lagi. Maka Nabi Musa alaihissalam pun dinamakan dengan nama Musa, dan Allah Ta'ala mengembalikan baginda SAW kepada ibu baginda dalam keadaan yang tidak pernah disangka. Okay? Baginda tidak boleh menerima susu ibu daripada dayang-dayang di istana. Kan Allah Ta'ala kata, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Kami haramkan kepada Nabi Musa alaihissalam ni untuk terima susu mana-mana dayang pun daripada istana. Kan? Daripada mana-mana perempuan pun, ibu susuan pun, Nabi Musa tak nak terima. Tak nak minum susu tersebut. Kan? Min qabl. Faqalat. Maka kakak Nabi Musa tadi yang bernama Maryam. Kakak Nabi Musa yang bernama Maryam. Yang ikut tadi peti tu,
Rasulah jumpa peti tu dekat sungai, dekat istana Firaun. Kakak dia ni yang bertanggungjawab, ketua pintu istana. Kakak dia kata, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunah. Nak tak, if I suggest to all of you, kalau saya mencadangkan kepada kalian semua ni, satu keluarga yang mana boleh menjaga dia, boleh menyusukan dia. Keluarga ni memang mahir menyusu. Bayi-bayi yang degil tak nak menyusu, kan? Bayi yang mana ada problem nak menyusu, kan? Tak nak menyusu. Mesti keluarga ni dengan kemahiran dia boleh mensettlekan. Mesti bayi tu jinak punya lah, kan? Mesti bayi tu boleh minum susunya. Yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dan keluarga ini boleh menasihatkan kepada keluarga diraja, boleh serve for keluarga diraja untuk jaga baby ni, yang menjadi anak angkat permaisuri ni. Nak tak? Lalu Asiyah pun setuju. Rupa-rupanya keluarga itu adalah keluarga Nabi Musa AS. Ibu susuan tersebut ialah ibu kandung Nabi Musa AS. Subhanallah. Rancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sentiasa yang terindah, tersusun baik, tersusun rapi dan cantik. Faradadnahu ila ummihi. Kami kembalikan Nabi Musa AS kepada ibunya. Kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Supaya kami merealisasikan, menepati janji kepada ibu Nabi Musa ketika kami arahkan kepada ibu Nabi Musa, letak anak kamu dalam peti dan letakkan, hanyutkan peti itu di sungai Nil. Jangan takut, jangan sedih, jangan gelisah, jangan gusar. Kami akan selamatkan anakmu. Yes, kami akan menyempurnakan janji ini. Kami tepati janji ini untuk menghilangkan kerisauanmu dan menghilangkan kegusaran dan ketakutan serta kesedihanmu. Wahai ibu Nabi Musa AS yang mentaati arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. Dan supaya engkau tahu, wahai ibu Nabi Musa AS, bahawasanya janji Allah itu benar. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Namun kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Kerana janji Allah itu benar, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kerana apa? Kerana kesetiaan di atas janji Allah, kesetiaan berpegang dengan janji kita dengan Allah, dan kepercayaan kepada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mencabar dan sukar. Kalau senang-senang dah ramai dah Allah Ta'ala kata, ramai tahu. Tapi Allah Ta'ala kata, walakin aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengerti dengan sebenar-benar ilmu dan pengertian. Kerana apa? Kerana janji kita dengan Allah mencabar untuk dia realisasikan. Janji Allah itu juga mencabar untuk dipercayai. Mencabar untuk dipercayai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak kali Nabi Musa AS dalam istana Firaun diancam dengan hampir dibunuh. Pada suatu hari, Nabi Musa AS ni, kan, Asiyah dokonglah Nabi Musa. Asiyah main-main dengan Nabi Musa, kan, yang masih kecil, yang masih bayi. Permaisuri, queen. Main, dokong-dokong. Macam ibu main dengan anak-anak. Kan, macam ibu main dengan anak-anak dokong. Firaun dekat sebelah. Kan, Firaun dekat sebelah. Kan, lalu Asiyah pun kata, nah abang ambil lah anak kita ni. Kan, main biasa, nah abang ambil lah anak kita ni. Firaun kata, khudh. Kata Asiyah, khudh. Khudh hadha. Qurratu aini li walak. Ambillah baby ni, bang. Kan? Ianya adalah penyejuk mata. Ianya adalah anugerah buat kita berdua, buat saya dan abang. Lalu kata Fir'aun, oh, laki faqat. Amma ana fala hajatun li. Penyejuk mata buat awak seorang je lah. Saya tak nak dengan budak ni, apa benda budak ni. Kan? Lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pun berkata, wallazi yuhlafu bihi, demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law aqarra fir'aunu ay yakuna lahu qurrata 'ainin kama aqarrat. Kalaulah Firaun tu mengaku juga, yalah, penyejuk mata buat saya juga, seperti mana penyejuk mata buat sayang. Kan? Maksudnya Firaun tu cakap macam mana isteri dia cakap. Isteri dia cakap, nah, baby ni penyejuk mata buat kita. Tapi Firaun kata apa? Firaun kata, awak je lah. Saya tak nak baby. Kan?
bunuh bibi ni kan. Macam tu. Okay. Rasulullah kata, kalau lau aqarra fir'auna, kan, lau aqarra fir'aunu ay yakuna lahu qurrata ainin kama aqarrat. Kalau Fir'aun mengaku juga bahawasanya Musa yang ketika baby itu sebagai penyejuk mata, seperti mana Asiyah cakap, lahadahu Allahu bihi, pasti Allah Ta'ala akan memberi hidayah kepada Fir'aun, kepada al-Islam dan dakwah Musa alaihissalam. Kama hada bihim ra'atuh, seperti mana Allah Ta'ala memberi hidayah kepada isterinya Asiyah binti Muzahim. Apa pengajaran yang ulung daripada hadis ini? Pengajarannya adalah rahmat membawa kepada iman. Barang siapa yang murni hatinya, tulus hatinya, benar hatinya, rahmat hatinya, lembut hatinya, pasti Allah Ta'ala akan memberi hidayah kepada al-iman sepanjang hidupnya, walau di pengakhiran hidupnya, insya-Allah Ta'ala. Kan, sesiapa yang bersih tulus hatinya. Sesiapa yang bersih dan tulus hatinya. Kerana rahmat membawa kepada al-iman. Rahmah membawa kepada al-iman. Okey, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang hatinya berkasih sayang. Orang yang hatinya kasih sayang, penuh dengan compassionate, penuh dengan beneficent, kan, penuh dengan kasih sayang. Yarhamuhumur rahman. Allah sayang dengan mereka. Kerana apa? Kerana hati mereka sayang sesama makhluk. Irhamu man fil ard. Kasih sayanglah dengan makhluk yang berada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Nescaya Allah yang di langit, Allah yang berada di langit, berada di atas 7 petala langit, akan mengasihi kalian. Akan mengasihi kalian. Sekiranya kalian mengasihi. Fir'aun tak ada kasih. Kerana itu Allah tidak mengasihi dia. Jadi Muslim adalah seorang yang berkasih sayang sesama makhluk. Sesama insan, sesama binatang, sesama haiwan, sesama alam sekitar. Kita yang mempromosikan slogan kasih sayang. Okay? Itu adalah Muslim. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga diriwayatkan ketika Musa alaihissalam ni sudah membesar sikit lah, maksudnya dah baby sikit lah, dah pandai, tangan tu dah pandai capai kaki, dah dapat kaki, dah dapat capai-capai tangan kan. Dia pernah buat 2 perkara. Dia pernah buat 2 perkara. Yang pertama, dia pernah cabut janggut Fir'aun. Fir'aun tak pernah dokong dia. Pernah dokong dia. Bapa yang, bayangkanlah muka orang yang dokong anak, tapi menjengkelkan. Kan? Dia anggap anak ni annoying. Kan? Dah lah dia tak suka anak tu. Dia dokong sebab isteri dia suruh dokong. Ya? Kan? Isteri dia suruh dokong. Kan? Isteri dia suruh dokong. Kemudian, Nabi Musa AS pun mencabut janggut dia. Cabut janggut ni sakit tuan-tuan. Cabut janggut ni sakit. Cabut janggut. Lalu Fir'aun pun kata, orang ajar budak ni. Kata kan, tak boleh budak ni. Pandai cabut janggut aku ni. Kan? So, itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, Nabi Musa AS pernah terpegang tongkat. Pegang tongkat, dia pernah pukul tibai Fir'aun dengan tongkat tu. Pam, pam, pam. Budak kecil. Kan? Orang kata budak kecil tak pernah menipu. Mana dapat pun tak tahu budak kecil tak pernah menipu kan. Budak kecil lah banyak menipu. Kan? Tapi Nabi Musa budak kecil, dia tak menipu lah. Kan? Tapi dia buat hal lah sikit. Iaitu dia ambil tongkat, dia pukul Fir'aun. Fir'aun kata, Fir'aun bengang waktu tu. Kan? Fir'aun kejam, kepala otak tak betul, biol. Kan? Fir'aun kata, atini dhabbahi. Bawakan aku tukang pancung. Bawakan aku tukang pancung. Bawakan aku tukang pancung. Aku nak bunuh ini budak. Aku nak pancung budak ni. Lalu Asiyah pun berkata, abang, budak ni kecil lagi. Kan? Baby ni kecil lagi. Musa kecil lagi. Abang nak bunuh dia buat apa? Dia buat macam tu. Li'ajli sabah. Kerana dia masa kecil, dia tak boleh fikir apa-apa. Dia belum mumayyiz lagi bang. Dia tak boleh pisahkan mana baik, mana buruk. Dia tak boleh bezakan mana yang beretika, mana yang tak beretika. Dia pakat tibai, pakat buat je. Dia tak tahu apa-apa bang. Lalu Fir'aun kata, ya ke? Tantah dia ni dah besar. Tantah dia ni yang akan bosial kat istana aku. Lalu Asyam berkata, okeylah macam ni lah bang. Kan abang tak puas hati sangat. Jomlah kita buat satu trials. Satu ujian kepada Musa ni.
Kita letak kepada dia di hadapan ada dua pilihan. Depan ni ada emas permata. Ada emas permata. Segala jenis perkara yang berharga. Segala jenis perkara yang berharga. Emas ke permata ke duit ke apa ke perak ke letaklah. Makanan ke letak. Yang lagi satu kita letak ada api. Ada bara api. Ada bara api yang membakar. Kita biarkan Musa pilih. Mana satu dia pilih? Kalau dia pilih emas permata, maksudnya dia sudah elok. Dia sudah mumayyiz, dia sudah besar, abang boleh bunuh dia sekarang. Tapi kalau dia pilih api, bang, itu pun dia tak boleh nak fikir, bang. Dia belum mumayyiz lagi. Kan? Have some mercy lah, bang. Cubalah ada sedikit rahmat. Kata Asia. Lalu Fir'aun berkata, buatlah. Kita tengok dia ni. Dah besar budak ni. Kan? Bijak budak ni. Cerdik budak ni. Kata Fir'aun. Cerdik budak ni. Kan? Bahaya budak ni. Aku dah cakap. Asia kata dia kecil lagi, bang. Dia kecil lagi. Lalu dibuatlah. Dan betul pun. Musa AS ni cerdik. Walaupun dia kecil. Tapi dia cerdik. Tangan dia hampir menuju kepada emas permata. Walaupun dia masih merangkak dihikayatkan. Dia masih merangkak. Macam baby tu. Kan? Masih merangkak. Tangan dia pergi kepada emas permata. Kan? Maksudnya dia dah tahulah. Dia dah tahu, oh panas. Dia pergi ke tempat. Ke tempat, apa tu? Ke tempat emas permata itu. Namun Jibril AS diriwayatkan, Jibril AS cepat-cepat menepis tangan Musa AS. No. Tepis tangan. Tepis. Menepis tangan Musa AS dan mengarahkannya kepada bara api tersebut. Mengarahkannya kepada bara api tersebut. Lantas Musa pun mengambil dan mengunyah sedikit. Meletakkan sedikit di hujung lidahnya. Lantas Musa pun menangis. Dan oleh kerana itu, Musa AS ada sedikit keralatan pada sebutan baginda SAW. Baginda ada sedikit kegagapan. Kerana apa? Akibat daripada lidah baginda yang sedikit terbakar dulu. Dalam peristiwa ni, dihikayatkan. Itu sejarah dia. Dan Musa ada sedikit keralatan dalam perbicaraan. Sedikit gagap. Lidah baginda macam macam tu. Sikit lah. Kan? Sikit ada kegagap sikit. Tidak fasih sedikit. Okay? Sebut pun tak jelas kadang-kadang. Sebut pun tidak jelas kadang-kadang. Diriwayatkan. Kerana apa? Kerana ketika kecil, beliau pernah melakukan perkara sedemikian. Pernah menggenggam bara api sedikit dan meletakkan di hujung lidahnya sedikit. Lalu dapatlah mereka tahu bahawasanya budak ni kecil lagi. Lantas kemarahan Fir'aun pun mereda. Sampailah baginda Musa AS besar. Membesar seperti orang lain. Memakai baju diraja. Bahkan orang panggil Musa, Musa ibnu Fir'aun. Musa anak Fir'aun. Nampak tak? Maksudnya memang ngam betul lah Musa ni dengan diraja Mesir. Amat ngam. Terlalu rapat. Terlalu rapat. Bahkan orang panggil Musa bin Fir'aun. Makan seperti mana makannya diraja. Pakai seperti mana pakainya diraja. Okay? Adab seperti mana adabnya diraja. Kan anak raja dia adab yang lain. Ilmu seperti mana ilmunya diraja. Semuanya berkat daripada didikan ibu angkat beliau, Asiyah binti Muzahim alaihissalam. Permaisuri Mesir ketika itu. Lalu Musa pun membesar dengan begitu mewah. Dengan limpah dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala di dalam istana musuh Allah, di dalam istana Fir'aun. Subhanallah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Namun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada suatu hari Fir'aun pergi berlatih kuda. Diriwayatkan Fir'aun pergi berlatih kuda. Pakarap tu Hagi Maru pula Ninja Boy. Kan? Pakarap. Musa AS terlewat untuk join. Mana dia orang pergi ni? Kan? Mana bangsawan, raja, maharaja, putera-putera lain pergi? Kan? Mana pula pergi? Kan? Tak nampak pun.
Lalu pegawai istana kata, dia orang semua dah pergi keluar dah awal, wahai putera Musa bin Firaun. Orang anggap Musa ni putera. Dia membesar dalam istana, tuan-tuan dan puan-puan. Membesar dalam istana. Bayangkan, Allah Ta'ala beri nikmat kepada Musa AS. Ketika mana waktu kecil, waktu muda beliau, penuh kenikmatan, penuh kemewahan. Penuh kenikmatan dan penuh kemewahan. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkat daripada jagaan Asiyah binti Muzahid. Lalu Musa AS pun kata, oh okey. Lalu baginda pun keluar. Kan, baginda pun keluar, naik kuda. Seperti seorang putera raja. Okay. Baginda keluar. Diriwayatkan baginda pergi ke tempat yang bernama Man. Okay. Baginda berkuda sampai ke tempat yang bernama Manaf. Kemudian baginda SAW berlatih kuda sendiri. Baginda masuk ke dalam kota. Dalam keadaan kota tersebut kosong. Penduduk-penduduk semua tengah berehat di rumah. Okay. Diriwayatkan baginda masuk ketika waktu masyarakat dan rakyat semua tengah qailulah. Tengah qailulah. Tengah tidur tengah hari. Tengah tidur tengah hari. Kan? Tengah tidur tengah hari. Baginda SAW seorang yang daripada keluarga diraja, penuh peradaban, penuh ketamadunan, penuh ilmu. Allah Ta'ala membesarkan beliau di bawah jagaan Asiyah dengan penuh ilmu, dengan penuh santun, dengan penuh adab, dengan penuh kekuatan. Kejap lagi kita akan tengok kekuatan Nabi Musa AS. Allah Ta'ala kata, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Ketika mana baginda mencapai usia baligh dan baginda matang, baginda dewasa, kami berikan kepada baginda hikmah, kebijaksanaan dan ilmu. Okay, semuanya hasil berkat daripada didikan Asiyah dalam istana. Menjadi insan yang beradab, menjadi insan yang berilmu, bahkan menjadi insan yang kuat, fizikal dan mental. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Demikianlah kami membalas orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Musa AS, Allah Ta'ala tahu hatinya baik. Pada masa hadapan dia adalah ketua kebaikan. Hatinya baik, hatinya tidak mahu ingkar. Allah Ta'ala membalas. Allah Ta'ala membalas. Allah Ta'ala tahu hati dia baik. Bila hati kita baik, Allah Ta'ala tolong. Bila hati kita baik, Allah Ta'ala jaga. Jelas tuan-tuan? Okay? Dan Musa AS pergi berkuda seorang-seorang. Baginda balik itu dalam keadaan ahli kota tersebut sedang tidur kesemuanya. Sedang tidur. Ataupun sedang syok dengan urusan tersendiri dalam bar ke, dalam rumah ke, dalam apa, kat restoran ke. Tak ada ramai sangat orang dekat. Tak ada ramai sangat orang dekat lalu lalang dekat jalan. Allah Ta'ala kata, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. Dan beliau SAW, baginda SAW, memasuki kota ketika hina ghaflatin min ahliha. Ketika mana ahlinya ghaflah. Ahlinya sedang tidak peka sangat, tidak cakna sangat berkenaan isu yang berada di jalan, yang di jalan raya. Tak ada. Semua orang berada dalam rumah, semua orang tengah bekerja dekat dalam bangunan. Tak ada ramai sangat orang kat pasar. Okay, kata para ulama salaf, nisfun nahar. Ketika mana tengah hari. Ketika mana tengah hari pukul 2-3 orang main tidur waktu tu. Waktu tu holiday. Kan? Dan juga ada riwayat kata bainal maghribi wal isya. Ada juga riwayat kata Nabi Musa masuk kota tu pada tempoh antara maghrib dengan isyak. Maghrib dengan isyak orang dah kosong kat kota tu. Tak ada apa-apa sangat. Nabi Musa masuk. Nabi Isa pula. Saya sebut Nabi Isa tadi. Nabi Musa. Nabi Musa AS. Masuk ke dalam kota tu. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Baginda ternampak satu pemandangan yang cukup membenci hati, cukup membuatkan hati baginda tak suka. Baginda nampak apa? Baginda nampak ada dua orang sedang bergaduh. Bergaduh tumbuk. Sungguh-sungguh punya tumbuk. Okay, sungguh-sungguh punya tumbuk. Siapa yang bergaduh tu? Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Seorang yang bertumbuk itu daripada kalangan Bani Israel. Kaum baginda. Kaum baginda. Diriwayatkan bahawasanya Allah Ta'ala bagi ilham kepada Nabi Musa
itu kaum kamu. Sebenarnya kamu anak Bani Israel. So Nabi Musa tiba-tiba Allah Ta'ala bagi ilham, tak boleh ni, zalim ni. Kan? Dia benci kepada yang lagi satu tu. Kan? Dia benci kepada orang yang cuba nak tumbuk orang Bani Israel. Allah Ta'ala bagi ilham. Kata, وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. Dan satu lagi yang nak tumbuk Bani Israel tu, orang Bani Israel tu adalah orang Qibti. Daripada bangsa musuh dia. Ialah bangsa Fir'aun, bangsa Qibti. So Fir'aun musuh Nabi Musa kan. Bangsa Fir'aun, bangsa Qibti. So yang tumbuk Bani Israel tu bangsa Qibti. So bangsa Qibti dengan bangsa Bani Israel bergaduh. Musa nampak. Dan Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati Musa rasa benci kepada Qibti itu dan rasa nak tolong kepada Bani Israel. Lalu Musa AS pun tengok nampak. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ. Maka Nabi Musa pun membantu orang yang mana Nabi Musa bantu, cuba teka. Qibti ke Bani Israel? Yes, Nabi Musa membantu Bani Israel. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. Melawan musuh Bani Israel tersebut, iaitu bangsa Qibti. Musa tolong Bani Israel. Fawakazahu Musa. Lantas Musa pun mengambil buku 5-nya. Ambil buku 5, tahu buku 5? Ni buku 5, nampak? Buku 5 Musa lagi besar lah. Buku 5 Musa lagi besar. Fawakazahu Musa. Musa pergi tumbuk orang tu dekat dada dia. Musa pergi tumbuk orang Qibti tu dekat dada dia. Oh, memanglah tumbuk kat dada mana tak sakit tu. Kan? Tumbuk dekat dada. Bahagian dada. Fawakazahu Musa. Tumbuk kat dada. Faqada alaih. Lantas Musa pun terbunuh lelaki Qibti tersebut. Musa sekali tumbuk je. Faham? Sekali tumbuk sahaja. Ingat. Musa bukan berniat nak bunuh macam kau ambil kau mampu hang. Bukan macam tu. Kan Musa kata, tam. Sekali tumbuk je dekat dada. Musa tumbuk. Musa ni kuat. Badan baginda tough. Badan baginda tough. Bukan keding macam saya ke apa. Tak. Okay? Baginda tough. Nanti kita akan tengok macam mana toughnya baginda SAW. Dan baginda bantu Bani Israel tu. Baginda tumbuk yang Qibti tu. Dekat dada. Sekali tumbuk sahaja mati. Punya kuat Nabi Musa AS. Kita kalau tumbuk orang macam mana? Mati tak mati? Elok tak matilah. Kan? Elok lagi tak mati. Kan? Tapi Nabi Musa AS kalau tumbuk muka kita memang asyhadu an la ilaha illallah lah kita kan. Nauzubillah. Maksudnya betapa kuatnya Nabi Musa AS punya tumbukan. Dahsyat tak dahsyat? Dahsyat. Okay? Tumbuk dada member Qibti itu mati terus. Mati pada tumbukan pertama. Seperti mana cinta pandang pertama, mati tumbukan pertama, mati terus. Lalu Musa AS pun, bila dah tumbuk orang tu, nampak orang tu mati terus. Apa Musa rasa? Subhanallah, Musa rasa bersalah. Baginda diselubungi rasa bersalah yang amat dahsyat. Qala hadha min amali syaitan. Baginda berkata, ini perbuatan syaitan. Baginda kata, ini syaitan goda aku, menggelegakkan darah muda aku, membangkitkan amarah aku, menggelegakkan darah aku, kemudian aku mengumpul segenap kekuatan kerana syaitan membisik-bisik, aku pun terikut. Lantas, aku pun tumbuk dia dengan sepenuh amarah yang syaitan bangkitkan. Innahu adun mudillun mubin. Sesungguhnya syaitan itu benar-benar musuh dan penyesat yang nyata. Okay? Baginda bukan salahkan syaitan tau. Jangan salah faham ayat ni. Baginda mengatakan, syaitan menggoda saya supaya marah lebih. Saya pun menuruti benda tu. Kan? Lantas bila saya marah lebih, tumbukan saya lebih padu. Kan? Tumbukan kita berdasarkan kita punya kadar kemarahan. Okay? Salam Ustaz. Maknanya Nabi Musa ni, tengok apa tu?
Akhi Aiman boleh tolong bacakan? Ada orang tanya. Kita jawab terus. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekejap. Dengar suara? Dengar. Okey. Soalan dia, salam Ustaz. Maknanya Salam. Nabi Musa ni sangat kuat tapi tak pernah berperang. Hanya berbicara or berpidato je kan Ustaz? Itu. Tak. Nabi Musa ni berbicara dengan berpidato pun tak pandai. Tapi baginda ada badan yang kuat. Dan baginda tak pernah berperang lah. Baginda tidak pernah berperang. Tapi baginda punya badan kuat lah. Okay? Adalah hikayat-hikayat kata baginda pernah berperang sekali sebagai putera diraja Fir'aun. Tapi itu semua boleh dimasukkan sebagai fiction Israeliat ataupun fiction orang-orang Kristian dan sebagainya. Tapi baginda dibesarkan dengan ibaratnya kata macam mana baginda melaksanakan fitness di istana Fir'aun. Macam tu. Kan? Baginda melaksanakan kekuatan fizikal dan jasmani yang kuat di istana. Subhanallah. Okay? Berperang belum ada rekod lagi. Belum ada rekod baginda berperang. Tapi ada rekod baginda berperang setelah baginda keluar dari Mesir. Ada rekod. Ada rekod dalam perjanjian lama. Okay? Tapi kalau nak kata baginda berperang pada ketika baginda di istana, belum ada lagi. Belum ada rekod sejarah. Jelas ya? Dan baginda tidak pandai berpidato dan baginda tak fasih pun. Seperti mana kita kata tadi, baginda ada kegagapan sedikit. Kerana apa? Kerana lidah baginda ada terbakar sedikit dulu. So baginda nak cakap tu tak jelas. Nak cakap pun orang dengar, bagi orang lain cakap lah Musa. Macam tu, faham tak? Bagi orang lain cakap lah Musa. Kan? Bagi orang lain cakap. Musa cakap, kurang jelas. Dan kurang sedap dia dengar. Sebab apa? Sebab dia ada, lidah bagi dia ada keralatan sedikit. Ada, dia punya, kerana bekas terbakar tu sedikit. Jelas? Okay, tapi baginda punya jasmani terlalu tough lah. Okay? Muscle. Okay, ada muscle. Lalu baginda pun, dan baginda sebagai seorang yang hatinya bersih, baginda ada fitrah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda tahu Tuhan baginda ialah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang esa. Tuhan yang esa. Sekalipun baginda belum pernah menemui Tuhan tersebut, dan baginda bakal bertemu dengan Tuhan itu. Azza wa Jalla. Baginda meminta ampun kepada Allah. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Tengok ini istighfar para anbiya. Istighfar para anbiya. Kalau kita nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, istighfar macam ni. Tengok apa rukun doa para anbiya. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku. Adanya komponen apa yang pertama? Komponen ada ciri al-i'tiraf. Al-i'tiraf. Iaitu mengakui kezaliman diri sendiri. Mengakui dosa diri sendiri. Depan Allah, please make our confession. Ya Allah, saya telah melakukan sekian. Ya Allah, saya tahu saya bodoh. Saya tahu saya menzalimi diri saya sendiri. Okay? Make our confession kepada Allah Azza wa Jal. Bukan kepada makhluk dahulu. Kepada Allah dahulu. Okay? Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Saya menzalimi diri saya. Telah menzalimi diri saya. Faghfirli. Maka ampunkanlah saya. Ini istighfar Nabi Musa AS. Dan benar Nabi SAW mengamalkan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ataupun Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang terlalu banyak dan tidak ada yang boleh mengampunkan dosaku kecuali hanya Engkau sahaja ya Allah, maka ampunkanlah aku dengan pengampunan dari sisimu. Ini di istighfar para nabi. Ada apa? Ada al-i'tiraf dan ada al-istighfar. Kedua-duanya harus seiring. Percakapan dan pengakuan hati. Ada al-i'tiraf dan ada al-istighfar. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Lantas Allah Ta'ala kata apa? Faghfara lah. Allah Ta'ala
ampunkan baginda Musa sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nampak tak? Allah Taala kata tadi apa? Kadzalika wa kadzalika najzi al-muhsinin. Begitulah kami membalas perbuatan orang-orang yang baik. Tuan-tuan, orang yang baik bukan tak pernah tersilap. Orang yang baik bukan tak pernah buat salah. Orang yang baik bukan tak pernah buat silap. Ada salah, ada silap. Pernah tersalah, pernah tersilap. Banyak ataupun sedikit. Banyak. Allah sudi menutup. Allah sentiasa sudi mengampunkan. Dengan syarat apa? Dengan syarat hati kita kena sentiasa baik. Kena sentiasa refresh. Kena sentiasa taubat. Dan kena sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita silap. Buat dosa, minta ampun. Buat dosa lagi, minta ampun. Buat dosa lagi, minta ampun. Itulah kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang buat dosa, minta ampun. Buat dosa lagi, minta ampun. Buat dosa lagi, minta ampun. La arahu illa mu'minah. Aku tidak melihat kecuali dia ini seorang yang mukmin. Kenapa? Kerana dia berdosa, dan berdosa itu biasa, manusia. Ini bukan normalisasi dosa, tak. Tapi ini adalah penenangan kepada kita yang sentiasa berdosa. Sentiasa berdosa. Bahawa rahmat Allah itu luas kepada para muslimun muwahhidun sahaja. Kepada para muslimun dan muwahhidun sahaja. Orang yang baik tak semestinya dia tak ada kekurangan, tak ada keraiban, tak ada kesalahan, tak ada worst past, kan, tak ada masa silam yang teruk. Ada. Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala sudi ampunkan. Kerana apa? Kerana dia istighfar, dia taubah, dia inabah kepada Allah Jalla fi'ulah. Qala rabbi bima an'amta alai. Lihat bagaimana Musa alaihissalam mensyukuri nikmat Allah, mengampunkan dia, menyelamatkan dia daripada bahaya. Qala rabbi bima an'amta alai. Kerana nikmat yang engkau kurniakan kepada aku, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau ampunkan aku, engkau selamatkan aku. Qala rabbi bima an'amta alai. Falan akuna zahiran lil mujrimin. Nampak tak macam mana Nabi Musa AS membalas syukur? Nabi Musa kata, falan akuna zahiran lil mujrimin. Aku tidak akan menjadi pendukung kepada mujrimin. Siapakah mujrimin? Mujrimin dalam ayat ini adalah kuffar dan musyrikun. Ya Allah, kerana engkau ampunkan aku sama sekali tidak akan. Kerana untuk mengenang jasa engkau, mensyukuri nikmat engkau, memuja engkau sentiasa atas rahmat engkau, kasih sayang engkau, aku berjanji tidak akan menyokong orang-orang yang menyekutukan engkau, kufur kepada agama engkau, berpaling daripada ajaran engkau. Aku tidak akan menyokong mereka. Itu maksud dia. Tuan-tuan, seandainya kita mahu dosa kita diampunkan Allah sentiasa, ditutupi oleh Allah sentiasa, maka jangan pernah kita menyokong kesyirikan dan kekufuran. Agungkan dan sokonglah la ilaha illallah. Dan para muwahhidun, para muslihun, sokonglah dan pilihlah blok kalian bersama ahlu tauhid. Jangan bersama orang-orang yang musyrikun, kufar. Supaya dosa kita sentiasa diampunkan Allah Jalla fi'ulah. Dan Allah menjamin keharuman nama kita, Allah menjamin keberkatan diri kita, Allah menjamin kemenangan bagi perjuangan kita di dunia dan di akhirat. Kerana itu adalah mesej inti utama surah Al-Qasas. Tuan-tuan baca surah Al-Qasas, tuan-tuan. Doa Nabi Musa ni Allah akhiri dengan sama juga kepada Rasulullah SAW. Tak percaya buka. Tapi itu nantilah. Kan? Itu doa Nabi Musa AS. So kita dah tahu istighfar, dan kelaziman istighfar tu kena buat apa? Kesetiaan di atas tauhid dan berlepas diri daripada kekufuran. Kerana istighfar tidak akan diterima tanpa kesetiaan di atas tauhid. Hanya dengan kesetiaan di atas la ilaha illallah dan dakwah ini dan perjuangan ini, Allah menerima istighfar, setiap bait-bait istighfar yang meniti di lidah kita. Lantas Nabi Musa AS setelah
terbunuh lelaki tersebut, lelaki Qibti tersebut. Baginda lari. Baginda lari, tapi masih berlegar di ruangan kota. Masih berlegar di ruangan kota Mesir. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Baginda berada berlegar-legar di dalam kota. Dalam keadaan takut, khaifan. Dalam keadaan baginda terlalu gerun dan takut. Kerana apa? Baginda telah terbunuh satu jiwa. Telah terbunuh seorang. Satu nyawa. Tanpa Allah. Dora ni. Jangan kacau abang Dora, sayang. Kucing. Sana. Baginda telah terbunuh tanpa sengaja. Baginda tidak berniat langsung. Khaifan yataraqqab. Dalam keadaan takut dan sentiasa mengawasi khabar-khabar. Takut-takut baginda terbunuh ni, berita baginda terbunuh secara silap ni telah tersebar di Mesir. Baginda tertunggu-tunggu. Ada tak orang cakap? Ada tak orang cakap? Ada tak orang cakap? Ada tak orang cakap? Khaifan. Baginda jalan di kota dalam keadaan takut. Muka baginda pucat. Muka baginda pun pucat. Macam muka orang buat salah. Orang tengok baginda. Kan, muka pucat. Dan baginda, apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu? Subhanallah. Nabi Allah tersilap. Nabi Allah tersilap dan penuh diselubungi, dihantui rasa bersalah. Nabi Allah dihantui rasa bersalah dan sentiasa tercari-cari. Ada orang tahu tak? Tuan-tuan dan puan-puan, betapa, bayangkan betapa stresnya baginda ketika itu. Baginda tersilap. Baginda tersilap. Takut menghantui diri baginda. Dan takut tersebar menghantui diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda ternampak satu tragedi lagi. Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Kemudian baginda ternampak lelaki Bani Israel yang baginda tolong semalam. Ni baginda berjalan sampai keesokan harinya dalam keadaan bersalah, dalam keadaan takut, pucat muka. Keesokan harinya baginda ternampak lagi lelaki Bani Israel daripada suku baginda tu yang baginda tolong gaduh lagi dengan lelaki Qibti. Nabi Musa AS, kau ni berapa banyak orang kau nak gaduh ni? Berapa banyak orang kau nak gaduh? Nabi Musa AS ternampak lelaki Bani Israel yang sama gaduh lagi dengan orang Qibti. Kan? Baginda gaduh lagi. Baginda gaduh lagi pula. Lelaki tu gaduh lagi. Dan baginda mempunyai naluri bahawasanya saya mesti bela kaum saya. Saya mesti bela Bani Israel. Saya mesti bela Bani Israel. Waktu itu Allah Ta'ala dah ilhamkan kepada baginda, ni macam keluarga aku, macam kaum aku. Dan ada dalam satu riwayat baginda dah tahu dah pun. Ada dalam satu riwayat baginda dah tahu dah pun yang sebenarnya baginda ni bukan anak Firaun, baginda anak angkat. Lalu baginda nampak kali kedua orang yang sama yang baginda tolong semalam gaduh lagi dengan orang. Nabi Musa kata, kau ni semalam dah gaduh, hari ni gaduh lagi. Memang betul lah problem. Kau ni yang problem. Kan? Tapi baginda tetap nak tolong Bani Israel tersebut. Baginda tetap pergi untuk menolong Bani Israel dan menumbuk Qibti itu. Baginda nak pergi. Lalu baginda pun menjerit dari jauh. Kan? Lelaki tu minta tolong lagi. Yastasrikhu. Yastasrikhu ni maksudnya yastansiruh. Meminta tolong. Lelaki Bani Israel tu gaduh lagi. Semalam dah gaduh. Nabi Musa dah tolong. Terbunuh. Hari ni gaduh lagi. Subhanallah. Nabi Musa. Dan dia minta tolong kat Nabi Musa. Tolong Musa, tolong. Nabi Musa AS pun kata, In qala lahu Musa. Musa pun berkata kepada Bani Israel ni. Kan yang gaduh lagi. Asyik nak gaduh je kau ni. Kan nak bertumbuk je kau ni. Apa Nabi Musa kata dekat Bani Israel tu? Innaka la ghawiyyum mubin. Kau ni, ghawi ni boleh kata macam kau ni cetek akal lah kau ni. Kan? Kau ni cetek akal, akhlak tak ada. Gak ada akhlak. Asyik nak gaduh dengan orang je.
Kan, innaka laghawiyyun mubin. Kan, celaka kau ni. Kan Nabi Musa marah orang Bani Israel tu. Berapa banyak kali kau nak gaduh? Lalu lelaki Bani Israel tu sangka Musa mendekat kepada diorang berdua yang gaduh tu sebab Musa nak tumbuk Bani Israel tu. Faham tak? Padahal Musa nak tolong Bani Israel tu dalam keadaan dia marah. Musa marah Bani Israel, tapi dia tetap nak tumbuk Qibti tu. Dia tetap nak. Kali ni dia dah takut dah, dia tak nak tumbuk. Tapi dia nak meleraikan pergaduhan. Dia nak meleraikan pergaduhan dan dia kalau kena tumbuk pun dia balas macam tu je. Kan? Bukan seperti semalam yang marah dia menggelegak at the first time. Kali ni dia bertujuan nak meleraikan je. Tapi baginda tetap datang dalam keadaan muka baginda yang bengis. Dan baginda punya posture pula tough. Kan? Baginda punya posture pula dahsyat. Kan? So dua-dua takut. Dua-dua takut. Qibti takut, Bani Israel pun takut. Yang Bani Israel ni pula, dia ingat Musa datang tu, mendekat tu sebab nak bunuh dia. Sebab dah 2 kali gaduh. So dia kata, alamak, kantoi aku. Kantoilah aku. Semalam Musa tolong aku. Aku terlepas. Kali ni Musa nampak aku gaduh lagi. Habislah, Musa tahu yang aku ni memang sengaja cari gaduh. Kan? So, Bani Israel tu pun kata tiba-tiba. Kan? فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. Musa datang dekat dua-dua tu bukan nak tibai Bani Israel. Musa nak tolong Bani Israel. Musa nak tibai yang Qibti tu. Musa nak tibai yang Qibti tu. Sebab Qibti tu musuh Bani Israel. Musuh berdua. Musuh mereka berdua. Musuh Musa dan Bani Israel. So, Musa nak tumbuk Qibti. Tapi Bani Israel tu menyangka kerana Musa dah cakap dia, innaka laghawiyyun mubin. Kau ni memang betul-betul celaka, kata Nabi Musa. Kan? Kau ni memang betul-betul tak ada kerja kau ni. Oh, akai tak ada, akhlak tak ada. Nak bertumbuk je kerja kau. Musa marah dia. Bani Israel tu sangka, habislah Musa nak tumbuk aku pula. Jelas tak? Jelas tak? Kan? Lalu Bani Israel ni pun terpecah rahsia. Tercakap. Qala ya Musa aturidu an taqtulani. Wahai Musa, janganlah. Kan? Bani Israel tu. Bani Israel ingat Musa nak bunuh dia. Musa nak pukul dia, nak tibai dia. Padahal Musa nak tibai Qibti tu. Ini pergaduhan kali kedua. Okay? Lalu Bani Israel kata, ya Musa, janganlah pukul saya. Adakah engkau nak bunuh saya? Seperti mana engkau telah membunuh lelaki Qibti semalam. So, rahsia belum terpecah lagi. Siapa yang pecahkan rahsia? Lelaki itulah, Bani Israel tu. Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams? Adakah engkau nak bunuh aku seperti mana kau telah terbunuh lelaki Qibti itu semalam? Kan? Lelaki Qibti yang lain semalam. Hari ini lelaki Bani Israel tu gaduh dengan lelaki Qibti yang lain pula. So lelaki Qibti tu kata, Musa bunuh Qibti. Musa bunuh Qibti. Lantas lelaki Qibti yang tadi itulah, yang kali kedua gaduh tu, lelaki Qibti tu yang tak jadi dipukul oleh Nabi Musa tu, fa'afshahu. Dia menyebarkan berita Nabi Musa bunuh orang Qibti. Dan sampailah berita itu kepada istana Fir'aun. Jelas? Macam mana boleh kantoi? Bani Israel tu. Dia ingat Nabi Musa nak pukul dia. Tapi dia kata, Musa, janganlah bunuh aku macam kau bunuh orang semalam. Macam kau bunuh orang Qibti semalam. Asalnya berita tu tak tersebar pun. Okay, lalu Musa pun, kan dah tersebar. Macam tu. Faham tak? Betapa Nabi Musa AS dihantui rasa bersalah. Kemudian Mamat ni pula dah lah kaki gaduh. Sebenarnya salah dia. Kan? Salah dia. Tapi Nabi Musa tolong dia juga. Subhanallah. Nabi Musa tolong dia juga. Asal niat Nabi Musa tu nak tolong leraikan je. Janganlah gaduh. Kau ni. Macam tu. Faham tak? Tapi Nabi Musa punya kuat. Dia tibai sekali. Mati member. Nabi Musa bukan berniat nak bunuh. Nabi Musa niat nak pukul je. Tapi mati sekali pukulan. Sekali pukulan pula. Sekali pukulan. Punya lemah dia punya imunisasi badan. Punya lemah dia punya tu lemah lah. Macam kita lah kan. Kalau keding ni, kalau tumbuk sekali, kena tabrak sekali, habis ni. Kan?
So tuan-tuan dan puan-puan, apa kata lelaki Bani Israel tu? Jangan bunuh saya Musa. Lelaki Bani Israel tu ingat Musa nak bunuh dia. Turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Musa, engkau ni tak lain tak bukan kau ni nak jadi orang yang kejam atas muka bumi. Jabbaran ni maksudnya telah membunuh banyak nyawa. Bani Israel ni tak padan dek syukur. Nabi Musa tolong dia. Nabi Musa tersilap. Bukannya Nabi Musa memang nak bunuh. Tapi Bani Israel ni punya telaka perangai dia. Bani Israel kata, kau dah bunuh orang. Padahal Nabi Musa nak tolong dia. Ni perangai Bani Israel ni. Kan? Kau ni nak bunuh orang je kerja kau, kata Bani Israel tu. وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. Kau ni tak pernah ke satu hari terdetik nak jadi baik. Dahlah dia ni pula. Dahlah dia ni yang cari gaduh dengan orang. Kan Bani Israel ni, Muhammad Bani Israel apa tu yang celaka ni. Semalam dia gaduh dengan orang tu, hari ni gaduh dengan orang ni. Maksudnya apa? Maksudnya memang dia perangai gaduh, cari gaduh. Dia perangai tak elok. Nabi Musa tolong dia. Bila Nabi Musa nak tolong dia, semalam dah terbunuh orang. Hari ni Nabi Musa nak tolong dia lagi, dia ingat Nabi Musa nak bunuh dia. So dia pun kata, Musa, kau nak bunuh aku ke? Macam kau bunuh orang semalam. Kau ni dah banyak bunuh orang. Kau tak pernah nak jadi baik. Kata lelaki Bani Israel ni. Mulut puaka. Mulut puaka. Lantas, Nabi Musa AS pun makin terrealisasilah ketakutan baginda. Maksudnya apa? Khabar baginda bunuh tu, khabar baginda tersilap bunuh telah tersebar di seantero Mesir. Firaun mengarahkan agar Musa bunuh. Pergi cari Musa. Kan? Firaun kata, kita tidak akan menghukum orang kecuali dengan bukti yang jelas. Firaun pun berani hanya hukum orang dengan bukti yang jelas. Firaun pun hanya hukum orang dengan bukti yang jelas. Takkan kita nak hukum orang dengan bukti yang tak jelas. Firaun yang kejam zalim tu pun hukum orang dengan bukti yang jelas tahu. Kan? Firaun kata cari Musa. Kita akan adili dia di mahkamah. Kalau betul dia bunuh, kita hukum dia. Kata Firaun. Kita bunuh adalah balik. Kan? Lalu wajah Musa AS ni tengah berjalan-jalan di kota dalam keadaan penuh ketakutan. Tadi takut, sekarang bertambah takut. Sebab apa? Sebab dia tahu memang dah kantoi busuk ni memang dah orang ni dah sebar ni dah sampai ke istana ni, habis aku mati aku. Kata Nabi Musa AS. Lantas wajah rajulun min aqsal Madinah. Datanglah seorang lelaki daripada hujung kota. Yas'a, berlari, bersegera. Berlari dan bersegera. Diriwayatkan lelaki ini adalah seorang lelaki yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah dalam istana Firaun. Dalam istana Firaun. So dia rapat dengan Musa lah. Sebab Musa asyik cakap, dewa-dewa ni apa je ada. Kan? So dia pun betul juga. Kan? Tuhan ni satu. Macam tu, fitrah insan. Fitrah insan. Lelaki ni support Musa. Lelaki ni tahu, takkanlah Musa nak bunuh orang. Mesti ada penjelasan di sebalik ni. Mesti Musa tersilap. Mesti ada takwil. Mesti ada jalan cerita yang kita tak tahu. Takkan Musa nak buat macam tu. Lalu dia nampak dah Firaun nak bunuh dia. Firaun kata suruh cari. So Firaun dah jadikan Musa ni buruan. Pembesar-pembesar yang lain semua, tengkorak pembesar ni semua tak betul. Kan, semua kata bunuh je Musa tu, bunuh je. Dah lah nak angkat. Kan? Entah kutip mana, celah mana tak. Bunuh je. Dia pula je jadi jadi anak istimewa, anak emas, ditatang bagi minyak yang penuh dalam istana. Bunuh je anak kutip tu. Kata. Kan? Lalu lelaki dalam istana ni kata, diriwayatkan nama dia ada dua. Sama ada Sam'un ataupun Sam'an ataupun Hazqil. Sama ada Sam'un ataupun Hazqil. Okay? Lelaki ni datang. Yas'a, qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtulu. Wahai Musa, pembesar-pembesar istana
sedang melakukan rancangan konspirasi untuk membunuhmu, wahai Musa. Fakhruj, wahai Musa, keluarlah engkau daripada kota Mesir, larilah engkau ke negeri lain, ke wilayah lain. Inni laka minan nasihin. Saya nasihatkan awak sebaik-baiknya, awak keluar daripada negeri ini, wahai Musa. Selamatkan diri awak. فخرج منها خائفا يترقب. Lantas Musa keluar sehelai sepinggang, tidak ada bawa apa-apa, duit, pakaian, makanan, apa bekalan pun tak ada. Fakharaja minha khaifa, dalam keadaan takut, hati takut, gundah gulana, gusar, gelisah. Duit tak ada, makanan tak ada, pakaian tak ada. Pakaian yang pakai je tak ada, sepersalinan tak ada. Ya taraqqab, dalam keadaan takut, pandang-pandang belakang. Ada tak orang yang nak, ada tak orang yang nak ekori dia, yang nak bunuh dia? Qala rabbi najjini minal qawmi zalimin. Dalam keadaan baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, selamatkanlah saya daripada orang-orang yang zalim, kata Nabi Musa alaihissalam. So kalau kita takut, doalah rabbi najjini minal qawmi zalimin. Rabbi najjini minal qawmi zalimin. Dua doa yang kita belajar malam ni. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Rabbi najjini minal qawmi zalimin. Dilafazkan ketika takut, ketika diancam sesuatu. Rabbi najjini minal qawmi zalimin. Dengan sepenuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, baginda jalan compang-camping. Baginda jalan jauh, baginda jalan kaki tau. Kan? Panas terik gurun Sahara menyebabkan baginda tidak terurus. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Compang-camping. Dan baginda pergi ke mana? Baginda pergi ke Madian. Madian di Arab Saudi sekarang. Berhampiran dengan Mesir. Arab Saudi sekarang. Madian. Di tanah Arab. Baginda berkata, Qala asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Baginda berkata, asa, semoga-moga Rabbi, Tuhan saya, an yahdiyani, memberi petunjuk kepada saya, sawa'as sabil, kepada jalan yang sebaik-baik jalan untuk mengangkat kesusahan saya. Nampak baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kerumitan yang menghimpit baginda. Maksimum, secara maksimum. Daripada anak diraja, automatic flip. Sekejap sahaja tuan-tuan dan puan-puan, menjadi pelarian penjenayah nombor 1 negara. Dicari Sultan. Dicari Fir'aun. Pembesar-pembesar istana nakkan kepala Musa. By hook or by crook. By hook or by crook. Nak kepala Musa. Nak bunuh Musa. Fir'aun cari. Sekejap je. Daripada seorang anak raja yang penuh kemewahan, penuh kenikmatan, menjadi penjenayah nombor 1 negara di sisi Fir'aun. Dan menjadi pelarian. Compang-camping. Tidak ada apa-apa. Lari. Daripada Mesir pergi ke Madian. Madian di Arab Saudi. Sebuah kota Arab. Sungguh pun begitu, baginda tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Semoga Tuhan saya memberikan saya petunjuk kepada jalan yang terbaik. Optimis. Husnuz zanni billah. Mahma yakun. Apapun ujian yang mendatang, baginda tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda berjalan ke Madian. Lantas baginda terjumpa satu telaga, satu perigi air yang mana orang tengah mengangkat air untuk diberikan kepada haiwan gembalaan mereka, haiwan ternakan mereka. Baginda nampak. Baginda jalan sallallahu alaihi wasallam dalam
Berjalan kaki, berjalan kaki. Berjalan kaki, baginda haus, baginda kebulur, baginda terlalu lapar. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ataupun daripada kalangan salaf kata, kalaulah kalian nampak tara khadratan ataupun khadra fi am'a'ih. Kalaulah kalian boleh nampak perut Nabi Musa alaihissalam sudah menghijau, sallallahu alaihi wasallam. Perut baginda sudah menghijau, muka-muka sekali dah pucat menghijau. Kenapa? Kerana kebulur, tahan lapar. Sallallahu alaihi wasallam. Jalan. Bayangkan tadi orang istana, diraja. Sekarang kebulur, makanan pun tak ada. Sungguh pun begitu. Baginda pergi dekat Madian, baginda masuk dalam keadaan kebulur, lapar. Aduh. Baginda nampak ada perigi, orang ramai tengah ambil air dekat perigi itu untuk diberikan kepada haiwan ternakan. Pandangan baginda tertumpu kepada dua orang wanita, dua orang gadis, dua orang perempuan yang sedang tazudan. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas yasqun. Baginda nampak, walamma warada ma'a Madyan, baginda nampak dekat Madian ada air, satu perigi, satu telaga. Kan? Perigi telaga. Kat sini ada air, kat sini ada batu. So batu tu dia tutup. Batu tu dia tutup air yang baki. Air tu sikit je, so terhad. So bila ramai dah kerumun, sempitlah ruang kan. Ruang sempit, ramai kerumun. Wanita-wanita tu tak dapat pergi. Sebab wanita-wanita tu takkan kita orang nak campur dengan lelaki kot. Laki-laki dah berhanyak-hanyak kat situ. Kami ni wanita. Takkan kami nak berhanyak-hanyak dengan lelaki. Kami ni lemah. Kan? Dan wawajada min dunihim imra'ataini tadudan. Baginda mendapati ada dua orang gadis, dua orang wanita sedang hold on dia punya kambing-kambing dekat tepi. Hold on kambing. Kan? Tahan kambing kat tepi tu. Tahan. Orang lain semua pergi ajak kambing dia dekat perigi tu. Minum. Tapi dua orang wanita, dua orang gadis ni tahan kambing dia dulu. Lalu Nabi Musa pun tanya. Nabi Musa pergi jalan pelan-pelan. Nabi Musa tanya, qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya, apa hal ni sis? Kan? Kenapa sis? Kenapa tersegak kat sini sis? Kenapa? Kan? Kenapa tak pergi dekat situ? Kenapa tak pergi ke air ni? Kambing-kambing ni kan, semua binatang ni kenapa tak minum, tak bagi minum? Lalu dua gadis tu pun berkata, qalata la tasqi, qalata la nasqi hatta yusdir ar-ri'a. Kami tidak boleh ambil air dekat situ sampailah orang-orang yang lelaki-lelaki tu semua settle. Kan? Kalau lelaki-lelaki tu semua settle, kami pun ambillah bekas-bekas tinggalan air diorang tu bagi kami punya kambing. Biasanya macam itulah. So kami yang last. Kami yang last. Wa abuna syaikhun kabir. Manakala ayah kami pula adalah seorang yang tua. Dah tua dan tidak ada kudrat lagi. Lemah. Tak mampu nak angkat air. Air kan berat. Nak angkat air banyak kali daripada perigi. Nak bagi minum. So ayah kami tak mampu. So kamilah yang menggalas tanggungjawab ayah kami. Kami berdua. Dua anak gadis tersebut. Lalu Musa AS punya gentleman Musa AS. Fasaqalahuma. Musa AS pun dalam keadaan dia sendiri sukar. Dia sendiri kebulur. Dia sendiri lapar. Baginda SAW tolong dua gadis ini untuk memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Baginda pergi dekat telaga tu, dekat perigi dekat air Madian tu. Baginda angkat batu tadi tu. Batu yang besar tu. Kan tadi kita kata air besar, kemudian ada batu yang tutup, sebelah ni je ada air. So ruang terhad. Baginda angkat batu tu. Diriwayatkan batu tu nak angkat kena 10 lelaki Madian yang tough baru boleh angkat. 10 lelaki Madian yang tough baru boleh angkat batu tu. Musa AS angkat batu tu seorang diri dia sahaja. Sallallahu alaihi wasallam. So jangan hairan kalau Musa punya penumbuk tu kena dekat dada member tu sakarat tu, mati tu.
Kan? Kerana apa? Kerana batu tu diangkat 10 orang baru boleh angkat. Dia seorang yang angkat. Angkat, ambil. Dalam keadaan baginda lapar, haus, kebulur, perut dah hijau. Kan? Sakit. Sakit. Baginda tolong. Begitulah dia orang mukmin yang sempurna iman dia. Dia tahu dia sendiri susah. Tapi dia tak nak orang lain susah seperti dia. Subhanallah. Itu jiwa Musa AS. Kerana itu, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tak silap pilih Rasul. Allah Ta'ala tak silap pilih Rasul. Musa AS tidak mementingkan dirinya. Dia sukar. Dia tahu dia susah. Tapi dia tolong orang juga. Dia tetap tolong orang. Musa angkat. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. Kemudian baginda pergi berteduh di pokok. Lepas dah tolong tu baginda, terima kasih, bye, balik. Okay, Assalamualaikum. Kan, baginda pergi berteduh ke pokok. Faqal, kemudian baginda berdoa kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa yang ajaib, tuan-tuan dan puan-puan. Baginda berdoa kepada Allah. Nampak tak? Hidup Nabi Musa AS penuh dengan doa kepada Allah, penuh dengan harapan, raja kepada Allah, penuh dengan optimis. Al-fa'l, al-hasan, husnul zan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Optimis dengan Tuhan. Yakin dengan Allah. Penuh dengan doa, penuh dengan monolog jiwanya dengan Tuhan. Apa Nabi Musa doa? Lepas Nabi Musa dah tolong, Nabi Musa kembali duduk di bawah pokok. Nabi Musa kata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini amat berhajat dengan sebarang kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Diriwayatkan oleh para ulama salaf, apa Nabi Musa minta kepada Allah waktu itu? Apa maksud khairin faqir? Apakah makna khairin faqir? Maksud dia adalah makanan. At-ta'am. Syaba'atan min at-ta'am. Sebab apa? Baginda terlalu kebulur. Lapar. Muka pucat lapar. Faham? Muka pucat kerana apa? Kerana lapar. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu Allah Ta'ala buat kekasih dia. Sampai macam tu. Kekasih dia pun, kekasih Allah pun Allah Ta'ala uji macam tu. Kita ni apa tak lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Apa hak kita untuk tidak diuji? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musa, kalimullah. Kekasih Allah, kesayangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pilihan Allah. Allah Ta'ala uji sampai ke bulu dia. Tak ada nak makan apa-apa. Sampai terpaksa doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku amat memerlukan makanan ya Allah daripada engkau. Aku amat memerlukan makanan ya Allah. Walau sesuap makanan ya Rabb. Walau sesuap makanan. Untuk aku teruskan hidup sahaja ya Allah. Bukan aku nak makan mewah. Aku teruskan hidup ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Lalu dua gadis itu Allah Ta'ala takdirkan terdengar suara Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu gadis ini pun balik ke rumah dia. Lantas tidak semena-mena, tidak lama kemudian, salah seorang gadis tersebut datang kembali kepada Nabi Musa AS. Faja'athu ihdahuma. Salah seorang gadis tadi yang baginda tolong datang kembali kepada Nabi Musa AS. Tamshi ala istihya. Gadis ini jalan dengan penuh rasa malu, dengan penuh bermaruah. Diriwayatkan bagaimana kata salaf? Diriwayatkan dalam keadaan menutup mukanya dengan penuh bermaruah. Dan nampak selimut ni tahulah kan ada nak buat contoh. Kan? Gadis ni Allah Ta'ala kata tamshi ala istihya. Macam mana kata para ulama salaf tamshi ala istihya? Jalan yang pertama, tafsir yang pertama, min ghairi salfa'. Tanpa sifat salfa'. Tahu sifat salfa'? Salfa' ni maksudnya ialah mencapak, mencari publicity. Tahu mencari publicity? Okay? Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, kalau mencari publicity, dia kalau dekat orang ramai, dia gelak kuat-kuat, cakap kuat-kuat, kan? Dia suka menggedik. Yes, menggedik. Kan? Menggedik. Suka kan capak. Capak ni cari publicity. Bahasa dah rempit dah. Kan? Itu salfa'. Kata ulama salaf, min ghairi salfa'.
Dia tak nak diri dia dikenali. Dia jalan seboleh dia elak orang. Tak nak orang nampak dia, tak nak. Yang pertama. Okay? Ni ciri muslimah kita, tuan-tuan. Ni ciri muslimah kita kena. Okay? Yang kedua, yastatiru wajhaha. Dalam keadaan menutup wajahnya. Macam tu. Okay? Yang tafsiran kedua, yastatiru jabinaha. Menutup dahinya. Menutup dahi. Pandang macam ni. Pandang macam ini sahaja. Faham? Jelas tak jelas ni? Kan? Dah bagi tutorial sedap-siap dah. Kan? Pandang macam ni sahaja. Okay? Ibaratnya memakai niqab lah. Memakai ni niqab ataupun burqa. Kan? So, wanita ini, gadis ini datang menemui Nabi Musa AS. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kata gadis ini, wahai lelaki yang budiman, Musa yang pernah tolong kami. Sesungguhnya ayah saya, yang tua tadi yang saya cerita tu, ajak tuan ke rumah kami untuk ayah saya balas. Dia sebaik encik lah. Kan, sebab ayah dia sampai-sampai, ayah dia kata, awal koma ini. Kan, awal korang hari ni. Biasanya lambat. Mesti ada something berlaku hari ni. Kan, mesti ada perkara yang terjadi hari ni. Mesti ada perkara yang berlaku. Cerita kat ayah. Jangan tipu-tipu. Apa? Lalu anak dia pun bercerita. Anak dia pun bercerita. Okay? Mereka berkomunikasi dalam bahasa apa? Madian berkomunikasi dalam bahasa Arab kuno. Dalam bahasa Arab kuno. Ya, Arab kuno. Kerana Madian adalah orang Arab. Madian adalah bangsa yang diutuskan kepada mereka Nabi Syuaib. Dan Nabi Syuaib adalah orang Arab. Seperti mana hadis Nabi SAW menerusi hadis Abu Dzar bahawa Nabi Syuaib adalah antara salah satu Nabi bangsa Arab. Manakala Nabi Musa AS ialah Bani Israel. Bani Israel pula adalah bangsa Yahudi. So, daripada rumpun yang sama. Ibaratnya, Malaysia, bilangnya, ngomongnya sama Indonesia. So, adalah dia punya mirip-mirip tu ada. Kan, mirip-mirip tu ada. So, tak adalah terlalu ayam dan itik sangat. Kan, adalah dia punya, saya tak faham ni, apa maksudnya ni? Macam tu. Faham tak? Dia sama rumpun. Yahudi dengan Arab sama rumpun. Sama rumpun. Arab daripada Ismail bin Ibrahim. Yahudi daripada Ishaq bin Ibrahim. So, ayah dia kata, cuba bagi tahu ayah apa yang berlaku. Lalu anak gadis dia kata, ada seorang lelaki ni, dia tolong kita orang kan. Lelaki ni baiklah ayah, macam itulah kan. So ayah dia ni kata, panggil lelaki tu, bak mai datang sini. Diriwayatkan ayah kepada dua gadis tu nama dia Yathron. Yathron ataupun Yathara. Ataupun dalam hikayat lain, nama ayah tu adalah Syuaib alaihissalam, Nabi Syuaib sendiri. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah mengkritik riwayat yang kata ayah dua gadis tu adalah Syuaib. Dikritik. Okay, yang sahihnya adalah Yathron. Yathron. Tapi Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam Ma'alim Tanzil, dia setuju yang ayah dua gadis tu betul-betul Syuaib alaihissalam. Ala kulli hal, tak apalah. Itu ada dua pendapat. Sama ada ayah kepada dua gadis tu Syuaib ke Yathron ke, tak ada masalah. Okay? Kerana itu Nabi Syuaib dalam New Testament, kita nama dia Jethro. Kan? Kita kata, jauhnya nama. Kalau Musa, Moses, Harun, Aaron. Syuaib tiba-tiba Jethro pula kan. Jethro. Kan? Dia daripada nama Jethron. Jethron. Ataupun Yathara. So, Nabi Musa pun ikut. Ketika Nabi Musa ikut tu, asalnya Nabi Musa dekat belakang. Yalah, Nabi Musa tak tahu jalan. Nabi Musa dekat belakang. Dia tak tahu jalan. Nabi Musa pun jalan. Tapi Nabi Musa tengok angin bertiup kencang. Kan? Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Sebab angin lah, angin tiup. Tiup kencang. Bila angin tiup kencang, Muslimah yang kat depan tu, sister yang kat depan tu, yalah, baju dia tersingkap, terselak, ada kebarangkalian terselak. Nabi Musa AS kata, awak jalan belakang saya. Biar saya jalan depan awak. Fa innana la nanzuru ila adbarin nisa.
Sebelum berjalan tu Nabi Musa kata apa? Kami tidak mahu memandang kepada bentuk tubuh wanita, belakang badan wanita, apa-apa sahaja wanita yang kami tak nak pandang. Kami tak boleh pandang. Allah Ta'ala haramkan. Subhanallah. Musa AS menjaga pandangan. Okay? Inilah dia Musa AS, tuan-tuan. Okay? Awak jalan belakang lah. Kan? Walaupun dia berdua ketika itu. Awak jalan belakang lah. Awak cakap je dekat saya, mana? Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Saya ikut. Kan? Asalnya Musa kat belakang lah sebab Musa ikut. Musa mana tahu Madian tu. Kan? Dia ikut jalan belakang. Tapi Musa kata, saya jalan depan, awak jalan belakang. Awak cakap kat saya, belok kanan, belok kiri. Terus. Kerana apa? Kerana saya tak nak tengok awak. Saya tak nak tengok awak. Kan? Lagipun hari berangin, so saya faham. Okay? So sampailah Musa AS ke rumah lelaki tua tersebut, bapa kepada dua gadis tersebut. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas. Nabi Musa pun menceritakan kepada bapa dua gadis itu apa yang berlaku. Saya ni asalnya daripada Mesir. Oh, Mesir. Kenapa datang sini? Saya ni lari daripada ancaman kezaliman. Saya ni adalah buat silap. Kan saya ada buat silap. Saya terbunuh satu jiwa. Saya bukannya niat nak bunuh. Tapi saya tersilap. Saya nak tolong orang. Tapi saya kan? Tapi orang anggap saya penjenayah. Orang faham tak? Lalu bapa dua gadis pun dengar. Dan bapa gadis tu kata, qala la takhaf. Don't worry my brother. Kamu jangan risau, jangan takut. Najauta minal qawmiz zalimin. At here, this is my territory. Fir'aun has no power here. He shall not pass here. Oh, bak kata Gandalf kan. Dia tak ada kekuasaan dekat sini. You have no power here. Kan? You have no power here. Gandalf the Great. Dah masuk apa tu? Lord of the Ring pula kan. Dia tak ada kuasa kat sini. Wahai Musa, jangan risau. Kat sini Madian jauh daripada Mesir. Najauta minal qawmiz zalimin. Awak selamat daripada orang yang zalim. Don't worry. Kan? Qalat ihdahuma. Lantas salah seorang gadis ini pun berkata, salah seorang gadis tu, anak perempuan kepada lelaki ni, anak perempuan kepada Jethron, berkata kepada ayah dia, ya abatis ta'jir. Wahai ayahku, ambillah lelaki ini kerja dengan kita, jaga kita punya kambing ternakan. Innama khayra man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang ayah boleh ambil kerja, ayah boleh percaya ialah al-qawi, yang kuat fizikal dia. Yang kuat fizikal, maksudnya yang mampu buat kerja tu. Yang mampu buat kerja tu. Okay? Al-qawi, yang kuat. Al-amin, yang amanah. Dua kaedah ni terpakai dalam semua kriteria kalau kita nak pilih, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, dalam semua kriteria kalau kita nak pilih apa sahaja. Even pasangan hidup pun. Dua ni. Kuat. Takkan lelaki kita lembik. Kan? Muslimat-muslimat ni. Kan? Kuat. Yang pertama. Al-amin. Amanah. Jujur. Amanah. Okay? Jujur, amanah. Itu dua. Al-qawiyul amin. Dalam kerja pun, nanti bakal majikan ni, al-qawiyul amin. Yang kuat, yang mampu buat kerja tu, yang pandai buat kerja tu, dan jujur amanah apabila diberi suatu pekerjaan. Dia buat sehabis baik, sebetulnya, sejujurnya. Tidak ada ketirisan, tidak ada penipuan, tidak ada pendustaan, tidak ada pembaziran, tidak ada sebarang pengkhianatan. Itu maksudnya. Okay? So ayah dia pun dah kata, lain macam ni anak aku ni kan. Anak perempuan aku ni lain macam, dah puji-puji melebih pula dia punya ni. Kan dia punya, orang Johor kata punya ndot ni. Kan dia punya boyfriend ni. Kan. Sukalah tu. Sukalah tu. Kata ayah dia. Kan sukalah tu. Lalu ayah dia pun kata, ayah dia dapat menilai. Ini ciri-ciri wali yang baik. Ciri-ciri wali yang baik, dia bukan memaksa anak dia kahwin dengan lelaki pilihan dia. Kan? Lelaki pilihan dia tu maksudnya memaksa dalam erti kata tak ada peri kemanusiaan langsung. Suruh kau paksa. Kan? Melainkan kalau ayah carikanlah. Kan? Saya ikut ayah je. Kan? Kalau anak tu dah suka, janganlah pergi paksa dia pergi kepada dia yang dia tak suka. Kan? Tengok apa yang dia suka.
nilai apa yang dia suka. Bukan juga seperti mana wali ialah ikut apa tu? Ikut anak lah. Kan? Tak kisahlah lelaki tu apa tu? Lelaki tu terjun gaung pun, okey, lelaki tu teruk mana pun, biarlah anak kita dah suka, macam mana? Tak boleh. Wali kena seimbang. Faham? Wali kena seimbang. Tengok anak suka apa. Tengok. Tapi nilai juga kat anak suka apa. Cakap kat dia, tak boleh. Kalau ciri macam ni tak boleh. Lelaki macam ni tak boleh. Takkan lelaki macam ni kita nak harap. Macam tu. Faham? Ada meraihkan dan ada penilaian. Seimbang. Ini yang ayah kepada dua gadis ini mengajar kepada kita. Bila anak dia kata, Al-Qawiyul Amin. Dia dah lah kuat. Kan? Tough. Angkat apa tu? Angkat batu tadi. Dahsyat. Melting eye. Kan? Yang kedua, dia adalah amanah. Saya jalan depan, dia jalan belakang. Dia kata kat saya, jalan belakang. Saya tak nak tengok. Subhanallah. Maksudnya dia jujur. Dia orang yang suci. Dia bukan orang yang jahat. Dia bukan orang yang mengacau perempuan. Tak. Dia lelaki yang baik. Kan? Ayah dia kata, you je. Macam mana awak tahu yang lelaki ni kuat dan dipercayai? Lalu anak perempuan dia cerita, ayah, tadi dia tolong kita tu, dia angkat batu tu ya, batu tu. Ayah dia kata, batu tu. Kan? Batu yang tak boleh diangkat kecuali 10 orang Madian angkat. Yang kedua, waktu kita orang jalan berdua, ayah tahu tak, dia kata, suruh saya jalan belakang. Sebab apa? Dia tak nak tengok saya punya bentuk tubuh, dia tak nak tengok saya, dia nak jaga mata dia. Dia kata, bagi isyarat je. So, dia ni bukan orang kacau-kacau perempuan ya. Dia orang yang baik ya. Kan? Dia orang yang dipercayai. Lalu, ayah kepada dua gadis pun berkata, yalah. Ya, tapi dengan syarat. Nak kerja ni, ada syarat lah. Nak kerja ni ada syarat. Dua syarat, dua hala. Kamu, Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain. Kata ayah kepada dua gadis ni, kata Yathron, saya mahu menikahkan kamu, wahai Musa. Nampak tak? Musa AS, dia daripada pelarian ke buluh. Dia doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia minta makanan ke Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah Ta'ala bagi dia bukan makan je tau. Allah Ta'ala bagi dia makan, rumah, tempat tinggal, kerja, kahwin. Itu ajaibnya doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata Tahir bin Ashur dalam tafsir di At-Tahrir wa Tanwir. Mulalah pakat berdoa ni sekali kan. Kalau muslimat dah doa, ya Allah, muslim jodoh yang soleh, ya Allah, jodoh yang soleh. Doa ni lah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah Ta'ala bagi dia bukan makan je tau. Tempat tinggal, kerja, kehidupan dan isteri yang salihah, mukminah. So, bapa dia kata, okey, saya nak kahwinkan awak dengan salah seorang gadis saya ni. Kan, dengan salah seorang. Tapi awak kena kerja dengan saya. So saya nak bagi awak kerja dan awak boleh kahwin dengan anak saya. Macam itulah kan. Awak boleh kerja tapi awak kena kahwin dengan anak saya, dan awak boleh kahwin dengan anak saya tapi awak kena kerja. Macam tu. Bersyarat. Bersyarat. Okey? Bersyarat. Ala ta'jurani thamaniya hijaj. Tapi kamu kena bekerja menternak kambing saya selama 8 hijaz. 8 tahun. Hijaz ni maksudnya sunun. Okey, sunun. Maksudnya tahun-tahun, 8 tahun. Fa in atmamta 10 fa min 'indik. Kalau kamu nak genapkan 10, dengar. Kalau waktu yang wajib 8 sahaja. Tapi kalau kamu nak tambah 2 tahun jadi 10, maka itu daripada kebaikan kamu. Min indik, terserah kepada kamu. Wa ma uridu an asyqa alaik. Dan saya tidak mahu untuk memberatkan kamu. Ini sepatutnya kaedah yang dibina ketika melamar, ketika dua keluarga mempelai bertemu. Wali tidak mahu memberatkan pengantin lelaki dan keluarganya. Ini ajaran para anbiya. Wa ma uridu an asyqa alaik.
Ni, yang ada dalam ni bakal-bakal bapa kepada anak-anak perempuan. Betul? Bila anak perempuan kita nak kahwin, mungkin kita ada pengalaman nervous depan bapa mertua. Kan? Kerana bapa mertua tanya, dah ada kerja? Berapa? Kan? Mungkin kita ada pengalaman tu. Tapi janganlah kita balas dendam kepada bakal suami anak-anak kita pula. Kan? Aku tak kisah. Dulu aku kena. Sekarang kau mesti kena. Jangan. Ini kaedah Quran. Wa ma uridu an asyqa alaik. Kaedah nak pilih suami dapat malam ni. Kaedah nak jadi wali pun dapat malam ni. Kaedah nak melamar, menguruskan perkahwinan pun dapat malam ni. Mudah kan? Jangan susah kan? Lagi-lagi musim PKP ni. Yang menyeru kepada semua. Macamlah ada yang tengok malam ni bapak-bapak kan. Tak ada, semua orang muda. Kan? Permudahkan. Okay? Yang anak perempuan ni nasihat-nasihatkan dekat mak. Biasa mak yang lebih. Kan? Tak adalah. Mak-mak pun kalau dia muslimat, dia faham. Kan? Dia faham. Cuma yelah, janganlah sampai meringankan tu sampai kata tak apa, tak payah ada apa-apa pun. Janganlah. Bagilah sikit. Biarlah pengantin lelaki tu ada effort. Amboi sedap-sedap kau. Aku dah besarkan anak ni. Kau nak ambil. Kan? Kau nak ambil anak aku. Kau budak-budak je kau. Bagi dia effort sikit. Kan? Tapi jangan sampai menyusahkan. Jangan sampai menyusahkan. Okay? Satajiduni insya'allahu minas salihin. Wahai Musa, kan? Kau kerja dengan aku, kau kahwin dengan anak aku selama 8 tahun ataupun 10 tahun, dan aku tak nak memberatkan kau. Kau kerja dengan aku, kau hidup dengan aku, kau makan apa kita makan, kau kahwin dengan anak aku, kau jadi keluarga aku tak nak membebankan kau. Aku tak nak membebankan kau. Ini pun majikan pun ada petunjuk. Majikan kena bagi keperluan kepada pekerja. Nak jadi majikan yang baik, pekerja harus diberi keperluan-keperluannya. Apa yang dijanjikan kepadanya dalam kontrak. Sebutkan, bagi semuanya, penuhi. Pastikan kesenangan dan kebajikan majikan. KWSP ada, simpanan ada. Kesihatan terjamin. Kan? Menurut tuntutan-tuntutan semasa. Sebagai majikan. Wa ma uridu an asyqa alaik. Kata Nabi Musa AS, qala dzalika baini wa bainak. Itu antara aku dengan engkau. Maksudnya janji ni mesti termeterai. Engkau kena penuhi janji kau dan aku pun akan penuhi janji aku insya-Allah. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Mana-mana pun yang aku buat, sama ada 8 tahun ataupun 10 tahun, maka kau jangan salahkan aku. Cuba teka, Nabi Musa pilih 8 ke pilih 10? Seorang cuba angkat jawab supaya tahu ada respon malam ni. Ke 95 orang yang dengar ni. 10. Cuba type 10 bagus. Yang bagi suara tu terima kasih. Jazakumullahu khairan. 10. 10 10 8 8 8 10 10 8 8 10 10 10 10 8 8 8 10 10 10 10 10. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Ka'ab al-Ahbar, Nabi Musa AS lengkapkan 8 ke 10. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabiullah yaqdi atammaha. Nabi Allah pasti akan pilih yang paling sempurna. Jawapan dia apa? 10. So, tuan-tuan dan puan, itu pribadi Rasul, pribadi mulia. Bila diberi yang nak buat yang senang ke nak buat yang terbaik, dia akan kata kalau kita lah, buat kacang-kacang je. buat yang paling minimum tu, buat yang tu. Kan? Yang paling sekejap buat yang tu. Tapi Nabi Allah, jiwa mereka berkualiti. Kami akan buat yang sehabis baik, yang terbaik, 10. Tapi gaya dia cakap, mana-mana saya pilih 8 ke 10, jangan salahkan saya. Tapi baginda SAW buat apa? Buat 10. Nampak tak? Kualiti diri baginda SAW. 10 baginda buat. 10 tahun. Lagipun sebab baginda memang cintakan isteri baginda, sayang dan sebagainya. Kan? Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah adalah sebaik-baik penjamin atas apa yang kita berdua telah meteraikan perjanjian ini. Allah adalah penjaminnya. Siapa yang langgar, Allah Ta'ala akan hukum dia.
Dua-dua kata wallahu a'lam wa naqulu wakil. Sama ada Yathron, bapa mertua, dan juga Nabi Musa AS. Wallahu a'lam wa naqulu wakil. Wallahu a'lam wa naqulu wakil. Sebab kata para ulama, bila orang kata wallahu a'lam wa naqulu wakil, dia akan buat benda tu betul-betul. Wallahu a'lam wa naqulu wakil. Tak, betul-betul dia buat. Jelas tuan-tuan? Lantas Nabi Musa AS pun berkahwin dengan seorang gadis tersebut. Gadis yang tadi datang kepada dia. Gadis yang datang. Diriwayatkan nama dia adalah Safura. Yes. Ataupun Zipporah. Okay, Safura. Ataupun Safurah. Okay. Dia ada dua. Gadis tu ada dua. Yang pertama Safurah, yang kedua Laya. Safurah dengan Laya. Ataupun Lia. Lia. Safurah dan Lia. Nabi Musa dikaitkan berkahwin dengan Safurah ataupun Zipporah. Bukan Sephora dekat IOI tu Sephora. Mungkin Sephora tu ambil nama Sephora lah. Kod lah. Sephora yang kedai makeup tu kan. Sephora. Tapi Safurah ataupun Zipporah. Okay, itu adalah nama isteri Nabi Musa AS. The one and only isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang melahirkan beberapa anak, antara anak dia adalah Gershom. Gershom. Okay, dan anak baginda kita akan lihat di akhir episod nanti insya-Allah taala. So baginda berkahwin dan hidup dengan keadaan yang bahagia di Madian. Di Madian. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Telah berakhir episod yang kedua dari anak diraja ke pelarian. Dari anak diraja ke pelarian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, saya telah menyampaikan kesemua yang perlu untuk tuan-tuan. Betul tak, Akhi Aiman benar? Nah. Kan? Ni yang seronok ni. Detik-detik akhir ni yang seronok. Iaitu sesi menjawab kuis. Lepas ni. Kan? Tuan-tuan, saya jawab pun saya dapat 1/5. Kan? Tapi tuan-tuan terror semalam lah. Tuan-tuan terror. Amat terror. Kan? Ada yang dapat. Tuan-tuan semua terror. Barakallahu fikum. Saya yang jawab ni pun kan, ustaz ni apalah, cakap tak semua bikin. Cerita berdegar-degur. Jawab kuis pun tak betul. Sebab apa? Sebab Aiman salahkan Aiman Bana buat soalan susah. Tapi dengan permission granted by me. Saya yang suruh susah. Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan saya. Kan? Nak salahkan saya? Salahkan saya. Kan? Catat betul-betul. Tulis betul-betul. Dengar betul-betul. Saya telah tulis, saya telah nyatakan semua yang diperlukan untuk menjawab soalan. Jawab, cakap macam susah sangat je kan? Tak susah pun, insya-Allah senang je. Kan? Tapi berhati-hatilah. Pesanan saya, kalau ada soalan, kalau ada jawapan tu, jawab. Kalau ada jawapan tu, kalau ada fakta, jawab. Kalau tak ada, sebaliknya. Faham? Kalau ada je, jawab. Ada je, jawab. Okay, yang kita rasa betul, apa yang saya telah cakap, ada je, jawab. Jangan kisahkan apa-apa. Jangan kisahkan apa-apa. Saya pun dapat 1/5. Banyak kali try. Tanya Akhi Aiman Bana. Betul tak? Betul. Okay, so jangan pandang sebelah mata lah soalan-soalan tu. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, telah berakhir episod yang kedua dari pelarian daripada anak diraja ke pelarian. Kalau tiada, hentam atau tinggalkan Ustaz. Aiman Bana, kalau tak ada, hentam ke tinggalkan? Tawakal. Okay. Tak tahu? Saya pun tak tahu. Kan? So tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, selamat menjawab soalan. Selamat menjawab segala-galanya. Selamat mencuba nasib. Selamat menghadapi takdir tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jazakumullah khairan. Esok kita akan bertemu dalam episod yang ketiga, iaitu Kulihat Api. Kulihat Api. Api apa? Api neraka? Belum. Kulihat Api. InsyaAllah esok. Hari ini telah tamat episod dari anak diraja ke pelarian. Semoga mendapat manfaat. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika.